mereka keluar menuju ke lembah Hunain. Bila mendapat maklumat kabilah Saqif dan Hawazin bersedia untuk menyerang mereka. Dengan jumlah yang ramai, datang perasaan ujub. Ujub ni perbincangan ulama tasawuf, iaitu sifat yang keji ada dalam diri manusia, kagum dengan diri sendiri, syok sendiri. Dalam bahasa kita ni syok sendiri, rasanya aku baik, rasa aku kuat, aku ni orang yang saleh. Itu ujub, sifat yang buruk menjadi sifat yang haram. Perbincangan ilmu tasawuf, Allah Ta'ala mendedahkan kalangan mereka yang terlibat dalam perang Hunain ini, ramai yang datang dengan semangat ujub ada dalam diri mereka, sehingga ada yang menganggap mereka tak mungkin dikalahkan. Lan nughlaba ba'dal yaum, kita tak akan dikalahkan lagi selepas ini. Nabi sangat risau bila ramai yang bercakap begini. Lalu Allah mengajar mereka, mendidik mereka, diserang oleh musuh.
pun nak ambil kesempatan juga nak beri nasihat kepada rakan-rakan kita yang berada di kawasan berisiko tinggi di Pulau Pinang yang kes sedang meningkat, di Selangor yang bekerja dalam sektor industri. Tak payahlah balik kampung musim cuti-cuti ni, duduklah di sana di Padang Terak tu, kerana orang kerja di Pulau Pinang balik kampung, lepas tu pergi Mekah Kenuri, kan musim kenuri banyak lah ni. Lepas tu pergi majlis berkhatan, apa nama anak menakan, pergi salam dengan orang. Lepas tu pak dia pun pergi jalan juga kan, no? Saya nak bagi nasihat lah ke rakan-rakan saudara mara kita yang duduk di kawasan berisiko tinggi ni, sabar. Tak payahlah balik kampung, ada risiko dia kita menyebarkan, kita jadi pencetus. Khususnya di Padang Terak tu pencetusnya orang tu kerja di Pulau Pinang. Kalau 6 kes ni belum saya rasa. Kalau 2 angka insyaAllah. Kalau nak PKPD sila meningkatkan kepada 2 angka. Tak mau dengar sangat kan, no? Kita kata duduk di rumah ngeraya kata. Kalau ada risiko, ada apa, ada simptom, duduklah di rumah. Kalau ada keperluan keluarlah, kalau tak ada keperluan tak payah. Orang tanya kita tentang apakah yang dimaksudkan sebagai budaya politik matang dan sejahtera secara ta'arif ataupun secara definisinya. Suka saya jelaskan di sini bahawa ta'arif dan definisi ini berkait dengan budaya politik matang dan sejahtera. Boleh kita lihat ianya terhenti di atas 4 noktah. Kalau dalam ayat panjangnya, ia adalah merupakan sebuah budaya politik yang matang dalam membuat keputusan dan tindakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan menepati realiti masyarakat serta bermatlamatkan kesejahteraan rakyat, kemakmuran negara dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat panjang. Padanya ada 4 noktah ataupun 4 poin. Yang pertama, budaya politik matang dan sejahtera ini ialah satu budaya berpolitik yang matang dalam membuat keputusan dan tindakan. Artinya kita nak buat satu keputusan dan satu tindakan yang matang. Yang pertama, kita buat keputusan. Keputusan yang matang ini ialah keputusan yang berdasarkan kepada proses yang betul, seperti melalui mesyuarat, ada kajian, ada fakta dan figurnya. Kemudian dia mestilah melalui satu penelitian yang halus oleh pihak yang berkenaan, yang layak. Dan apabila telah ada keputusan melalui proses membuat keputusan yang matang, maka kita kena bertindak. Bertindak itu tak semestinya bertindak langsung pada hari yang sama ataupun direct selepas kita membuat keputusan, sebab tindakan yang matang itu mesti dilihat kepada keperluan. Mungkin keputusan kita buat semalam ataupun hari ini, besok belum sesuai untuk dilaksanakan, belum sesuai untuk bertindak. Jadi keputusan pun matang, tindakan pun matang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mestilah berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Jika sekiranya sesuatu tindakan itu menentang ataupun bercanggah, bertentangan dan bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia kita consider sebagai tidak matang, walaupun melalui proses membuat keputusan yang betul dan tindakan pun melalui satu peringkat tindakan yang wajar, yang matang.
Tetapi apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita consider ianya suatu perkara yang tidak matang. Sebab kematangan itu mestilah masak apabila ia benar-benar mengikut manhaj Al-Quranil Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mestilah menempati realiti masyarakat. Artinya kita mesti mengambil kira soal persekitaran, soal environment maknanya, ataupun kita mengambil kira kesesuaian sebagaimana kita diajar oleh syarak pun. Artinya Nabi SAW selalu pernah menyebut khatibun nas ala qadri uqulihim, bercakap dengan manusia biarlah sesuai dengan kadar akal manusia. Ini sebagai contoh untuk mengambil kira soal realiti masyarakat. Mesti sesuai, mesti match dengan kedudukan masyarakat supaya risalah yang kita bawa itu benar-benar dapat dihayati dan dipahami oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, ianya bermatlamatkan kesejahteraan rakyat, dan yang kedua kemakmuran negara, dan yang ketiga ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini empat noktah yang terkandung di dalamnya dan menjadi satu kombinasi membentuk ta'rif dan juga definisi. Jadi saya ulang balik, ta'rif untuk kita faham apa dia budaya politik matang dan sejahtera ni, kita kena lihat kepada ta'rifnya ataupun definisinya. Ta'rif ataupun definisinya ialah budaya politik matang dan sejahtera ialah satu budaya berpolitik yang matang dalam membuat keputusan dan tindakan berteraskan Al-Quran dan Sunnah, menepati realiti masyarakat dan bermatlamatkan kesejahteraan rakyat, kemakmuran negara dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la